Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Rafizi Ramli tiba-tiba membuat kenyataan yang cukup tajam. Beliau berkata Perdana Menteri Anwar Ibrahim mungkin akan dikenang sama seperti Abdullah Ahmad Badawi atau lebih mesra dipanggil dengan gelaran Paklah. Ini bukanlah perbandingan yang kosong, kawan-kawan. Sebab apabila Rafizi menyebut nama Paklah, kita tahu yang beliau sedang menyentuh sesuatu yang cukup kontroversi dalam sejarah politik Malaysia. Paklah dikenang sebagai Perdana Menteri yang baik, penuh dengan niat untuk reformasi, tetapi akhirnya dianggap lemah, tidak tegas, dan gagal memenuhi janji-janji besar yang pernah dilakukan. Jadi, kalau Anwar dikatakan bakal dikenang seperti Paklah, adakah ini sebenarnya satu pujian ataupun satu sindiran yang pedas? Mari kita rewind sekejap. Pentadbiran Paklah sebenarnya ada jasa. Beliau menubuhkan SPRM. Beliau juga meluluskan Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009. Itu merupakan langkah yang besar ke arah ketelusan dan juga reformasi. Tetapi jangan lupa, beliau juga dikecam kerana terlalu bergantung kepada penasihat yang digelar budak tingkatan 4. Siapakah mereka? Mereka adalah sekumpulan anak muda yang berpengaruh, diketuai oleh menantunya sendiri, Khairi Jamaluddin. Bayangkan, satu negara dipersoalkan arah pentadbirannya sebab rakyat rasa negara sedang dikawal oleh inner circle yang bukan pun orang pilihan rakyat. Lagi panas apabila beliau mungkir janji ingin menubuhkan Suruhanjaya bebas aduan dan juga salah laku polis sebab tidak berani lawan tekanan pihak polis. Akhirnya imej Paklah jatuh sebagai seorang pemimpin yang ada niat tetapi tidak cukup keberanian untuk melawan sistem yang lama. Dan sekarang Rafizi membawa naratif yang hampir sama dengan Anwar. Beliau secara terbuka menyebut bahawa kes bekas setiausaha Anwar Farhaj Wafa Salvador boleh menjadi tamparan besar kepada imej Perdana Menteri. Ini bukanlah tuduhan yang kosong. Ingat, Farhaj sering dikaitkan dengan pelbagai isu kontroversi dan hubungannya yang rapat dengan Anwar menimbulkan persepsi bahawa kerajaan ini mungkin juga terdedah kepada pengaruh inner circle yang tidak telus. Adakah kita sedang melihat sejarah berulang? Rafizi tidak berhenti di situ. Beliau hentam cara Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan menjawab soalan tentang rang undang-undang perolehan kerajaan. Katanya jawapan Amir terlalu simplistik. Contohnya, beliau berkata begini, ini penambahbaikan, ini sudah lebih baik dari status quo. Nah, memang sangat-sangat simpel jawabannya. Bagi Rafizi itu sudah cukup berbahaya. Sebab kalau kerajaan mula bercakap begini, mesejnya mungkin kalau kerajaan mau buat sesuatu, jangan banyak soal, terimalah saja. Sebab ini lebih baik dari dulu. Nah, tetapi bukankah perkara ini, perkara sebeginilah yang memerangkap Paklah dahulu. Rakyat ketika itu meletakkan harapan yang tinggi, tetapi yang datang cuma lebih baik sedikit dan bukanlah perubahan yang menyeluruh. Kemudian Rafizi pula menyentuh isu mobility sosial. Ini isu besar tetapi jarang disentuh dengan jujur oleh ahli politik. Beliau berkata, kalau orang muda tidak lagi ada peluang untuk naik taraf kehidupan, mereka akan menjadi kecewa dan akhirnya mencari jalan populisme. Beliau memberikan contoh pemilihan semula Donald Trump di Amerika. Dan kalau kita imbas kembali Malaysia era 90-an, rakyat ketika itu bangga menjadi rakyat Malaysia. Kenapa? Sebab mobility sosial baik, peluang terbuka, hidup lebih terjamin. Orang tidak sibuk bergaduh tentang isu perkauman sebab semua orang nampak peluang untuk maju. Itu bukanlah sekadar nostalgia tetapi itu merupakan realiti pada masa itu. Tetapi Rafizi juga akui, Malaysia sekarang berdepan masalah struktur ekonomi, rasuah, budaya politik lama, sistem yang ketinggalan, semuanya menjadi punca. Dan inilah punca politik perkauman masih lagi relevan.
Bagi beliau, politik perkauman sebenarnya hanyalah cerminan kegelisahan ekonomi. Apabila orang rasa masa depan ekonomi mereka gelap, mereka mula berselindung di bawah bendera kaum. Kalau mobility sosial berjalan lancar, rakyat tidak akan terperangkap dalam politik sempit itu. Dan satu kenyataan Rafizi cukup mencengkam. Anda boleh bagi rakyat uang, tetapi itu tidak akan melambatkan lagi bom jangka. Nah, maksudnya bantuan tunai, subsidi, semua itu hanyalah plaster luka. Penyelesaiannya ialah reformasi struktur ekonomi, sesuatu yang pahit, susah, dan memerlukan keberanian politik di luar jangkaan ataupun yang luar biasa. Tetapi persoalannya, adakah kerajaan Anwar berani untuk menelan pil sepahit itu? Atau akhirnya akan dikenang sama seperti Paklah, mempunyai niat tetapi gagal melawan sistem. Sekarang mari kita masuk pula di slot-slot persoalan kontroversi. Adakah Rafizi sebenarnya sedang memberi amaran awal kepada Anwar? Atau beliau coba menjarakan dirinya dari kegagalan kerajaan dengan cara menekan bos sendiri secara terbuka? Kita tahu Rafizi terkenal dengan kelantangan dan idealisme, tetapi adakah kenyataan ini petanda bahwa dalam kerajaan sendiri sudah wujud keretakan dan rasa tidak puas hati? Lebih panas lagi, persoalan besar. Adakah Anwar sebenarnya sedang mengulangi kesilapan Paklah dahulu? Dikelilingi penasihat dan inner circle yang lebih banyak membawa liability berbanding dengan solusi. Dan kita juga kena tanya, kalau benarlah masalah utama adalah mobility sosial dan struktur ekonomi, kenapa kerajaan masih sibuk lagi dengan isu politik sempit dan perjanjian MOU yang membelenggu suara pembangkang? Adakah kerajaan lebih takut kehilangan kuasa daripada berani membuat reformasi sebenar? Dan kalau jawabannya ya, maka tidak mustahillah Anwar akan dikenang bukan sebagai reformis, tetapi sebagai seorang lagi pemimpin yang gagal menepati janji, walaupun datang dengan harapan yang tinggi. Jadi sahabat-sahabat semua, apakah kita sedang melihat deja vu politik? Adakah Anwar Ibrahim akan berakhir sebagai Paklah 2.0 ataupun masih ada ruang untuk beliau membuktikan sebaliknya? Inilah persoalan besar yang akan terus menghantui politik Malaysia. Jangan pernah ambil bulat-bulat naratif rasmi. Kadang-kadang kebenaran itu bukan di podium, tetapi di balik kata-kata yang melontarkan oleh orang dalam sendiri. Kalau Rafizi berani membuka pekung sebegini, itu adalah tanda ada sesuatu yang lebih dalam sedang berlaku. Jadi apakah pendapat Anda? Adakah Anwar benar-benar reformis terakhir? Atau sekadar pengulangan episode lama yang akhirnya meninggalkan rakyat kecewa? Jangan lupa komen di bawah, di ruangan komen di bawah, sebab kita ingin dengar suara Anda semua. Baiklah, jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents View MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian sahaja. Terima kasih semua.